أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik, memperuntukkan dari hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu sebahagiannya bagi Allah dan sebahagiannya lagi untuk berhala-berhala mereka. Lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka dan ini untuk berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-berhala mereka, maka ia tidak akan sampai kepada Allah kerana mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala-berhala mereka kerana mereka membelanjakannya pada jalan itu. Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu. Dan demikianlah juga jahatnya ketua-ketua yang orang-orang musyrik itu jadikan sekutu bagi Allah. Menghasut kebanyakan dari mereka dengan kata-kata indah yang memperlihatkan eloknya perbuatan membunuh anak-anak mereka. Untuk membinasakan mereka dan untuk mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Dan kalau Allah kehendaki, nescaya mereka tidak melakukannya. Oleh itu biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan itu. Dan mereka berkata lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang dilarang yang tidak boleh seseorang pun memakannya kecuali sesiapa yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka. Dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang dilarang menunggangnya. Dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Semuanya itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah. Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang mereka telah ada-adakan itu. Dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu jika dilahirkan hidup adalah halal bagi lelaki-lelaki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami.
Dan jika ia dilahirkan mati, maka mereka lelaki perempuan bersekutu padanya, yakni bersama-sama memakannya. Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan mengenai halal dan haram itu. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan. Lagi tidak berpengetahuan sedang Allah yang memberi rezeki kepada sekalian makhluk. Dan juga rugilah orang-orang yang mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapat petunjuk. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala tanamannya dan yang tidak menjala. Dan pohon-pohon tamar, kurma dan tanam-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya. Dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari memetik atau menuainya. Dan janganlah kamu melampau-lampau pada apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau-lampau. Dan di antara binatang-binatang ternak itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Binatang ternak itu 8 ekor. 4 pasang dari kambing biri-biri, 2 ekor sepasang jantan dan betina. Dan dari kambing biasa 2 ekor sepasang jantan dan betina. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang musyrik itu, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya? Atau yang dikandung oleh rahim kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan syarak dari Allah yang menjadi dalil tentang haramnya. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan dari unta 2 ekor sepasang jantan betina. Dan dari lembu 2 ekor sepasang jantan betina. Tanyalah wahai Muhammad, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantangnya atau 2 betinanya? Atau yang dikandung oleh rahim kedua betinanya? Ataupun kamu akan menyaksikan ketika Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu atau kepada datuk nenek kamu dengan demikian itu? Dengan yang demikian ini. Oleh itu siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Masih lagi penafsiran suratul An'am. Surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8 pada ayat 136 sehingga ayat 144. Semua ayat-ayat yang kita bacakan ini menyebut tentang perkara yang bersangkutan dengan tanam-tanaman, buah-buahan, binatang ternakan dan juga pembunuhan anak perempuan. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana mereka orang-orang kafir tidak layak untuk mendapat keimanan kerana sifat sombong, ego mereka. Dan dalam masa itu Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang-orang kafir bahawa mereka ini akan dibinasakan oleh Allah SWT. Dan Allah menceritakan bagaimana gambaran mereka di hari akhirat kelak. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kemusnahan yang akan berlaku kepada mereka di dunia ini. Di samping Allah memberi peringatan bahawa Allah itu maha kaya, tidak memerlukan kepada makhluk. Keimanan makhluk atau kekufurannya tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah. Tetapi sifat Allah yang maha rahmat memberikan keimanan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Dan bagi mereka yang menolak hidayah, maka Allah Ta'ala memberi mereka dengan 3 amaran. Sama ada mereka semua dimusnahkan dan digantikan dengan kelompok baru yang beriman padanya. Dan akan datang kepada mereka janji-janji Allah SWT, yakni hari akhirat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan, baik silalah kufur dan buatlah apa yang kamu kehendaki daripada kekufuran kamu. Kelak kamu akan lihat bagaimana kamu akan kalah di dunia ini dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Ketika mana Allah menceritakan kelompok ini bagaimana mereka menentang syariat Allah, menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak keyakinan percaya pada akhirat. Dan juga menolak keyakinan mereka pada wahyu Allah. Maka Allah Ta'ala pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, diskusi kembali, baik, agama yang kamu pegang tu agama apa? Kemana kamu menolak kebenaran, agama yang kamu pegang ini, syariatnya berdasarkan pada apa? Hukum hakamnya berdasarkan pada apa? Apakah berdasarkan pada wahyu? Sila bawa. Apakah Allah yang memerintahkan kamu mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu? Apakah ada kitab yang diturunkan kepada kamu yang memimpin kamu ke arah ini? Ataupun apa yang kamu lakukan ini semuanya hawa nafsu dan apa yang kamu ambil daripada nenek moyang kamu? Maka ayat yang kita bacakan ini daripada 136 sehingga 144 ialah Allah Ta'ala menempelak tentang ajaran yang menjadi pegangan mereka. Semuanya berdasarkan hawa nafsu. Bila Allah cerita tentang makan minum. Kerana kalau kita lihat dalam agama selain Islam, mereka bukanlah sifat agama tadi dalam kehidupan mereka beragama. Berbanding dengan Islam, Islam bererti kehidupan beragama. Bukannya ditentukan dengan sembahyang raya 2 kali setahun atau ditentukan dengan beberapa bentuk ibadat dan ritual. Tidak. Keseluruhan hidup kita. Dan semua yang kita lakukan ini tidak boleh lari daripada 5 hukum. Sama ada hukumnya wajib atau hukumnya sunat. Hukumnya harus atau makruh atau haram. Apa pun yang kita buat. Tidur ada hukumnya. Bangun ada hukumnya. Makan ada hukumnya. Ibadat ini ada hukumnya. Ada ibadat yang bersifat wajib. Solat 5 waktu. Ada yang menjadi sunat, rawatib. Ada yang menjadi makruh, solat yang makruh. Bahkan ada solat yang diharamkan. Solat makruh macam mana? Solat ketika mana kita menghadap makanan. Jadi kita ni nak makan tapi kita solat dulu. Dalam keadaan kita ingat makanan. Kata Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am. Tidak boleh solat dalam keadaan dia mengingati makanan. Makruh. Demikian juga solat yang dimakruhkan ialah la salata liman yudafi'un akhbathain. Tidak sempurna solat orang yang sedang menahan hadas. Dia nak kencing, dia nak berak, kemudian dia solat. Walau keinginan kencing dia, keinginan berak tu kuat, maka dia perlu berak dulu. Habis kalau terkeluar waktu sekalipun, ya. Walaupun terkeluar waktu, tak boleh, tak sempurna kalau dia solat dalam keadaan menahan kentut, menahan kencing, menahan berak dan sebagainya. Dan ada solat yang haram. Solat selepas asar, selepas subuh, ini solat sunat mutlak. Ada solat yang harus. Seperti kita nak solat sunat secara banyak rakaat, maka harus berapa rakaat pun kita nak tanpa ada bilangan khas. Nak solat 100, 200, maka harus. Maka ini menunjukkan bahawa dalam hidup kita ada 5 hukum ini. Demikian juga makan. Kadang-kadang makan tu wajib. Bila makan tu wajib? Bila kita tak mungkin hidup melainkan dengan makan, maka wajib. Kadang-kadang sunat makan untuk menguatkan, mencerdaskan ibadat. Kadang-kadang makruh makan bila berlebih-lebihan. Kadang-kadang haram makan bila kita makan makanan orang lain. Walaupun halal secara zatnya, tapi dia orang lain punya makan haram tanpa keizinan. Dan kadang-kadang harus. Harus seperti memperbagaikan lauk. Kita makan ni masak asam, ni masak itu, harus. Tapi kalau melampau-lampau sangat, makruh. Sampai ada 40 jenis. Sampai pening kepala nak pilih. Belum makan kita pening kepala. Maka itu dimakruhkan. Maka di sini hukum. Tapi bila kita sebut agama yang lain pada Islam, ada tak cara hidup? Jawapannya tak ada cara hidup. Mereka cuma berritual. Bila berritual, ada upacara agama tertentu, mereka mula berritual. Tapi untuk kehidupan yang lain, mereka bebas. Bebas menentukan apa mereka nak buat. Mereka boleh kahwin dengan siapa mereka nak kahwin. Mereka boleh kahwin Kristian, Hindu dan sebagainya. Sedangkan Islam tak boleh. Nak kahwin ada yang kita boleh kahwin. Ada yang memang kita tak boleh kahwin. Dan penentuan hukum dalam kehidupan mereka tak ada asas. Maka Allah Ta'ala membincangkan tentang pegangan orang kafir ini terhadap dasar yang paling jelas, iaitu dalam bab mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dalam masalah makan minum. Kerana mereka ini ada, agama ritual ini
sama ada agama penyembah berhala dan sebagainya, mereka ni ada pantang-pantang tertentu. Makan ni tak boleh, tu tak boleh. Umpama mereka mengharamkan makan lembu sebagai contoh. Mereka mengharamkan makan itu, makan ini. Maka daripada mana asas ini berlaku? Maka Allah ceritakan. Allah Ta'ala menyebut. وَجَعَلُوا لِلَّهِ, mereka menjadikan bagi Allah. مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ, apa yang mereka tanam. وَالْأَنْعَامِ, dan apa yang mereka ternak. نَصِيبًا, ada pecahan-pecahan dan bahagiannya. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ, lalu mereka, yakni orang-orang kafir penyembah berhala berkata, ini untuk Allah, biza'mihim, dengan dakwah mereka. Bila mereka dermakan pada fakir miskin, mereka dermakan pada orang susah, mereka kata ini untuk Allah. Wa hadza li syurakaina. Bila mereka berikan pada berhala, kata mereka ini untuk berhala kami. Mereka sembelih untuk berhala, letak situ. Biarkan membusuk di situ. Biarkan buruk di situ. Ini untuk berhala kami. Fama kana li syurakaihim, apa yang mereka berikan pada berhala mereka, ini takkan sampai pada Allah. Walau pada sangkaan mereka dengan mereka jadikan berhala ini perantara mereka dengan Allah, mereka akan dekat dengan Allah. Tak akan sampai. Wa ma kana lillah, dan apa yang mereka maksudkan untuk Allah dengan beri fakir miskin, tolong, ini untuk Allah. Fala yasilu ila syurakaihim, dan juga tidak akan sampai kepada apa yang mereka sembahkan itu. Tak akan beri manfaat pada mereka. Sa'ama yahkumun, buruknya cara mereka mengatur peraturan agama mereka. Mereka membahagi-bahagikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa jenis. Satu jenis yang tumbuh ataupun tanaman. Bila keluar tanaman-tanaman mereka, mereka akan mengkhususkan sebahagiannya untuk Allah. Dengan memberikan pada fakir miskin dan sebagainya, mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan itu tidak mampu mendekatkan mereka pada Allah. Sebab mereka menyekutukan Allah. Dan sebahagian lagi, mereka berikan pada berhala mereka. Pada sangkaan mereka, berhala ini akan sampai mereka pada Allah. Kedua-duanya tidak sampai. Itu tanaman. Dan kemudian mereka menjadikan sebahagian ternakan mereka. Ternakan mereka pula, mereka jadikan sebahagian binatang yang disembelih ini, ini untuk pada tetamu, ini untuk orang kanak-kanak, ini untuk orang miskin. Mereka jadikan kerana Allah. Tapi sebahagian lagi pula, mereka letakkan pada berhala-berhala mereka, ini untuk berhala kami. Kedua amalan tadi tidak sampai pada sesiapa pun. Tidak sampai pada berhala mereka. Tidak juga sampai pada Allah. Kerana perbuatan ini adalah perbuatan sia-sia. Artinya kalau kita buat satu contoh, semuanya tak ikut peraturan. Peraturan ini pun tak ikut, peraturan ini boleh tak ikut. Jadi peraturan siapa diikut? Peraturan hawa nafsu. Mengharamkan dan menghalalkan sesuka hati. Bila ditanya daripada mana sumbernya, maka tidak ada. Dan kemuncak peraturan yang mereka buat ialah membunuh kanak-kanak perempuan. Allah menyebut, wa kadzalika, dan demikian peraturan mereka. Zayyana likathirin minal musyrikin. Pada pandangan penyembah-penyembah berhala ini, dihiaskan bahawa ini perbuatan baik. Qatla auladihim, membunuh anak mereka. Syuraka'uhum liyurduhum, mereka ini bersama-sama menjadikan ia amalan yang diterima, yang dianggap sebagai amalan mulia. Tentang dalam masyarakat penyembah berhala, kedudukan kanak-kanak ini rendah. Dan kedudukan anak-anak perempuan lagi rendah. Bahkan mereka cuma mengutamakan orang dewasa ada nilai. Kanak-kanak, kata mereka ini selalu ditawan dan sebagainya. Ini tidak boleh membantu mereka. Kalau kanak-kanak ini perempuan, lagi dipandang hina. Bahkan bila kita lihat apa yang Allah sebut, bukan sekadar menjadi suatu dasar amalan jahiliah. Ia jahiliah kepada semua tamadun dunia. Tuan-tuan bacalah semua tamadun dunia, melainkan anak-anak tidak mendapat tempat. Kanak-kanak tidak mendapat tempat, apatah lagi kanak-kanak perempuan. Kalau kita lihat tamadun yang dibanggakan oleh masyarakat barat, tamadun Athens, yang paling demokrasi. Tetapi mereka tidak mengiktiraf kanak-kanak sebagai warga negara. Kerana syarat warga negara mestilah berusia 18 tahun ke atas. Baru disebut warga negara. Kurang daripada itu tidak disebut warga negara kerana tiada sumbangan pada negara, kerana mereka tidak boleh berperang dan mereka mudah ditawan, mereka lemah, mereka menjadi beban untuk dipertahankan. Dan mereka tak boleh pertahan diri mereka.
mereka perlu dipertahankan, maka jadi beban. Sebab itu mereka menganggap kalau perlu mereka membunuh anak-anak, mereka bunuh. Khususnya anak perempuan. Maka ia menjadi suatu perkara yang diterima. Walaupun tidak semua membunuh anak perempuan. Tidak semua. Kalau semua membunuh anak perempuan, tak ada pula anak perempuan. Tapi perbuatan tu diterima. Sebagai contoh macam ni. Tuan-tuan lihat di negara kafir hari ni. Mereka menerima LGBT sebagai satu norma biasa. LGBT, golongan homoseks, lesbian, diterima. Walaupun dalam masyarakat barat tidak semua lesbian dan tidak semua homoseks. Tapi mereka terima kewujudan itu. Mereka mengiktiraf, bahkan mereka mempertahankannya. Mereka buat akta melindungi mereka. Satu ketika dahulu, norma ini tidak diterima. Tidak diterima. Dianggap golongan ini sebagai golongan sakit jiwa. Golongan ini golongan yang merosakkan tamadun manusia. Tetapi bila orang tu tak berpegang dengan agama, akhirnya mereka terima. Hari ini kalau tuan-tuan tengok, yang tidak terima golongan LGBT cuma negara Islam. Hampir keseluruhan negara kafir menerimanya. Sebab mereka tak ada pegangan dalam agama. Bahkan golongan ini terus memperjuangkan hak mereka di semua negara. Dan dibantu oleh syarikat-syarikat korporat yang besar. Menteri-menteri, negara-negara dan sebagainya. Jadi hari ini, kalau kita cuba condemn golongan LGBT, kita pula yang dikecam. Kononnya tak beri kebebasan atau sebagainya. Golongan ini dengan berani mengaku mereka homoseks, mereka lesbian. Begitulah cerita zaman jahiliah. Zaman jahiliah tak semua orang bunuh anak. Tak semua. Tetapi pembunuhan anak itu diterima. Bahkan dianggap itu hak dia. Khususnya untuk mendapat kemuliaan. Sebab bagi keluarga yang berani bunuh anak perempuan untuk elakkan kecelakaan dan kesialan dianggap hebat. Sehingga masyarakat menyanjungi perbuatan tersebut. Ini Allah sebut. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. Lihatlah kecelaruan agama mereka. Walau syaa Allahumma fa'alu. Kalau Allah Ta'ala ingin, Allah akan menghalang mereka buat. Fadharhum wa ma yaftarun. Tapi biarkan mereka buat. Untuk menunjukkan beginilah kesan ajalan sesat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh beri hidayah pada semua manusia. Tetapi di manakah hebatnya agama Allah? Kalau tidak dibiarkan mereka kufur, tunjuk mana hebat kufur kamu. Kufur kamu ialah kegagalan hidup dunia akhirat. Kekufuran kamu adalah tekanan bagi hidup kamu. Sebab itu menjadi suatu persaingan antara Islam dengan agama lain. Kalau hari ini, kedudukan agama Islam nombor 2 dalam dunia. Kalau hari inilah. Kalau satu ketika dahulu nombor 1. Bila jatuhnya kerajaan Islam, maka Islam berada di tahap yang kedua. Dengan jumlah populasi umat Islam secara apa yang mereka kira itu 2 bilion. Dan mereka kata jumlah umat paling ramai Kristian. Kristian nombor 1, Islam nombor 2. Tapi kita kena ingat Kristian itu terbahagi pada 2. Dia ada golongan Katolik dan golongan Protestan. Kalau diambil kira pecahan ini, umat Islam nombor 1. Umat Islam nombor 1. Baik. Hakikat yang kita perlu tahu juga bahawa, macam kita sebut semalam, umat Islam ini sifatnya sentiasa bertambah. Bukan agama yang paling pantas bertambah mengikut satu laporan PBB. Di seluruh dunia ia berkembang dengan begitu pantas. Dengan kemasukan orang dalam Islam. Di seluruh dunia sehingga menjadi kebimbangan dalam banyak negara. Bukan dalam dasar-dasar dunia yang perlu diperhatikan kembali bagi menyekat kemarahan umat Islam yang banyak. Tapi inilah dia tabiat agama Allah. Dia seumpama ombak yang akan terus menghakis pantai, akan terus membesarkan kawasan dia. Terus menjadi lebih banyak dan lebih luas. Maka Allah tunjukkan bahawa agama yang tiada peraturan, lama kelamaan mereka tidak ada prinsip dalam agama. Sebab tu ada seorang Kristian, dia kata walau saya tidak memeluk Islam, tapi saya kagum dengan orang Islam yang ada prinsip. Bila mereka kata arak itu haram, mereka kata haram. Bila mereka kata bahawa judi itu haram, mereka kata haram. Tidak sebagaimana kita tak ada prinsip. Kita kejap boleh, kejap tak boleh. Bila mereka kata ini makanan haram, mereka tak akan makan. Bila mereka kata zina itu haram, maka mereka akan kata haram. Kalaupun mereka buat, mereka tak kata haram. Mereka tak akan kata halal. Prinsipnya jelas. Walaupun dalam keadaan tertentu kata juruhebah Kristian ini, saya tak berapa suka mereka. Tetapi mereka cukup berprinsip. Ya kerana agama kita ada asas.
ada panduan, ada Quran, ada wahyu. Itu Islam, tuan-tuan, prinsipnya jelas dalam semua keadaan. Sembahyang wajib. Datanglah pemerintah zalim untuk tidak wajibkan solat, orang tetapkan solat. Ketika mana umat Islam di India diperintah oleh Raja Mongolia yang cuma Islam nama tapi tidak Islam, yang bernama Akbar Agung. Bila Akbar Agung memerintah dalam dinasti Mongol di India, ia salah satu dinasti Islam, tapi diperintah oleh Raja Zalim yang menutup masjid-masjid dan tidak dibenarkan bina masjid baru dan tidak membenarkan masjid diperbaiki kalau rosak. Membuka kuih-kuih dengan meluas, menggalakkan pernikahan Islam Hindu dan melantik orang-orang Hindu sebagai orang penting negara. Tak percaya kepada ulama Islam, mereka dipenjara dan sebagainya. Kemuncaknya, Akbar Agung mencipta agama baru yang disebut Din Ilahi, yang menggabungkan Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, membentuk satu agama namanya agama Din Ilahi. Dan beliau menjadi Nabi dan Rasulnya, anggap sebagai pengasas. Beliau mengembangkan dengan kuasa dan kuku besi untuk memaksa orang ikut. Tapi umat Islam di India tetap kekal menjaga akidah dan prinsip mereka solat. Sehinggalah akhirnya anak kepada Akbar Agung bernama Aurangzeb. Ada setengah di sini menyatakan Aurangzeb ini cucu dia, menggulingkan ayah dia dan sumbat dalam penjara. Tak membunuh, sumbat dalam penjara, mati dalam penjara. Dan kembali memperbaiki Islam. Memperbaiki Islam kembali. Dibuka semua masjid. Dibaiki semua masjid. Dihakkan penglibatan orang kafir dalam kerajaan. Dan ulama-ulama Islam mengambil tempatnya semula. Sepanjang Akbar Agung memerintah, orang Islam tetap solat walaupun mereka digunakan segala kuasa untuk menyekat orang. Jangan ke masjid dan jangan solat. Tak dibenarkan solat. Kalau kita hari ini cuma SOP, cerita SOP bukan tujuan menghalang. Cuma menjaga keselamatan. Dulu memang tak boleh terus. Mereka gunakan kuasa. Tapi lihat bagaimana Islam ni, dia ada prinsip. Tetap orang Islam, walaupun pemerintahnya cuba jauh lari daripada agama Allah, mereka tetap berpegang pada prinsip. Kerana Islam tetap solat, tetap menjaga hukum hakamnya. Maka ini kehebatannya. Kemudian Allah menyebut, wa qalu hadhihi an'am. Dan orang kafir berkata lagi, binatang-binatang ini, wa harsun, dan tanaman-tanaman ini, hijrun, ada sekatan. La yat'amuha, tak boleh makan illa man nasya, yang boleh makan mengikut peraturan kami. Biza'mihim, bukan kerana ajaran agama, bukan kerana wahyu, bukan kerana adanya perintah, tapi kami yang akan menegaskan boleh tak boleh. Artinya peraturan agama di mulut mereka, bukan pada kitab yang diturunkan. Wa an'amun, ada binatang, hurrimat zuhuruha, diharamkan menunggangnya. Tak boleh tunggang. Kalau ini unta, kalau dah beranak sebanyak 7 kali dan sebagainya, ni diharamkan tunggang. Kalau lahirnya begini, dia kena wajib lepaskan. Peraturan mereka. Wa anamun, dan ada binatang, la yadhkuruna asmallahi alaiha iftira'an alaih. Nak sembelih tak boleh sebut nama Allah. Kena sebut nama berhala. Iftira'an ala Allah, mereka melakukan pendustaan kepada Allah. Sayzihim bima kan yaftarun. Allah akan menghukum mereka dengan apa yang mereka bohongkan itu. Artinya, orang musyrik Mekah, seringkali mereka kata, ini Allah suruh, ini Allah suruh. Mana dalil? Dalilnya di mana? Apakah ada Quran? Apakah ada dalil nas itu, nas ini? Itu semuanya mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Wa qalu, mereka kata lagi, fi butuni hadhil an'am, dalam kandungan binatang-binatang ternakan kami ini, khalisatun lidzukurina, ia hanya boleh dimakan oleh orang lelaki, wa muharramun ala azwajina, tetapi orang perempuan tak boleh makan. Suami je boleh makan, isteri tak boleh makan. Wa iyyakum maitatan, tetapi kalau yang dikandungkan oleh binatang itu bangkai, maksudnya mati anak tu dalam kandungan, lalu keluar dalam keadaan mati, fahum fihi syuraka, lelaki boleh makan, perempuan boleh makan. Tapi kalau sekiranya binatang itu dia mengandungkan anak tu hidup, maka anak dalam perut tadi kalau disembelih ada anak tu masih hidup, anak tu masih hidup, maka boleh dimakan lelaki saja, perempuan tak makan. Tapi kalau dah sembelih tu mati anak dalam perut, maka ini lelaki perempuan boleh makan. Syazihim wasfahum. Baik, peraturan ini Allah akan hukum mereka. Mereka buat sendiri. Innahu hakimun alim. Allah sebenar-benar maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Kemudian Allah ulang.
Yang paling buruk daripada buruk ajaran agama mereka ialah mereka membunuh anak mereka. Allah ulang balik tentang pembunuhan anak. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Sesungguhnya rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka. Safahan, sebagai satu tanda kebodohan. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan pada mereka. Iftira'an 'ala Allah, cuma mendustakan pada Allah. Baik, membunuh anak, siapa suruh bunuh anak? Mereka juga sandarkan pada Allah. Allah tak pernah suruh. Ini kebodohan kamu. Menghalalkan tanaman, mengharamkan tanaman, menghalalkan ternakan, mengharamkan ternakan. Yang Allah halalkan bagi kamu, kamu lakukan pendustaan dalam hukum hakamnya. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Mereka telah sesat. Mereka tidak dapat petunjuk. Diceritakan dalam satu hadis. Ketika mana ada seorang lelaki termenung panjang. Lalu Nabi SAW bertanya padanya, "Ma laka takun makhzunan?" Kenapa saya nampak awak sedih? Lalu kata lelaki ini, "Ya Rasulullah, saya buat satu dosa zaman jahiliah. Saya bimbang dosa saya tidak akan diampunkan oleh Allah walaupun saya telah masuk Islam." Lalu Nabi SAW berkata, "Ceritakan padaku dosamu." Maka jawabnya, "Ya Rasulullah, saya di kalangan orang yang bunuh anak perempuan. Saya sebelum masuk Islam, ya Rasulullah, saya zaman jahiliah bunuh anak perempuan. Saya nak cerita macam ni, ya Rasulullah. Satu hari, saya dapat anak perempuan. Dia dapat baby perempuan, saya terus nak bunuh. Isi saya meminta simpati. Bang, jangan bunuhlah bang. Biar kita besarkan." Maka oleh kerana isi saya mendesak, saya biarkan. Tiba-tiba anak perempuan ini membesar, sehingga dia menjadi perempuan yang paling cantik di kampung itu. Maka ramailah lelaki-lelaki yang tergilakannya. Tapi saya masih rasa berdosa kerana biarkan anak perempuan ini hidup. Maka dalam hati saya, tidak akan izinkan dia berkahwin. Atau tidak akan biarkan dia hidup tanpa suami. Dengan kata ni saya nak bunuh. Maka saya berkata pada isteri saya satu hari. Dia kata, "Wahai isteriku, saya nak bawa anak perempuan kita berjalan-jalan, ziarah kabilah-kabilah kawan-kawan lama saya." Maka isterinya menyangka nanti mungkin suami dia nak cari jodoh kat kabilah-kabilah lain. Lalu isterinya kata, "Boleh bang, tapi dengan syarat. Boleh tak? Abang berjanji abang jangan khianat saya. Jangan apa-apakan anak perempuan saya." Maka si isteri pun pakaikan pakaian yang indah dengan segala perhiasan, gelang tangan, subang dan segala perhiasan perempuan. Lalu dia pun, lelaki ni pun pergi sampai satu tempat yang ada perigi. Maka lelaki ini pun melihat perigi, tengok dalam ketohor. Maka anak perempuan ni tahu ayah dia ada niat tak baik. Ayah dia ada niat untuk membunuhnya. Lalu anak perempuannya berkata, "Ayah nak buang saya dalam perigi ke?" Lalu kata ayah, "Ya, saya akan buang kamu dalam perigi, saya nak bunuh kamu." Lalu anak perempuan ini menangis sambil memeluk ayahnya lalu berkata, "Aish turid antaf alabi." Ayah, kenapa nak buat macam tu? Tolong kasihani saya. Kemudian kata lelaki ini, "Saya tengok anak perempuan saya kesian. Tapi ingat balik semangat jahiliah, kena bunuh anak perempuan." Saya semangat kembali. Tapi anak saya terus menangis memeluk saya. Lalu berkata, "Ya abati, wahai ayahku, la tudi'u amanata ummi." Jangan ayah khianat amanah ibu. Kan ibu dah kata jaga saya. Lalu kata lelaki ini, "Sekali saya tengok kat perigi, sekali saya tengok kat anak perempuan saya, lalu saya datang kesian. Tapi syaitan telah menguasai saya. Lalu saya pun ambil dia, saya campak dalam perigi dan keadaan terbalik. Kepala dulu." Maka mati perempuan ini. Dan keadaan wanita itu berkata dalam perigi, "Ayah, wahai ayah, kenapa ayah bunuh saya?" Akhir mati. Dia teringat benda tu, dia jadi sedih. Dia kata, mungkin Allah tak ampunkan saya walaupun saya dah masuk Islam. Ingat balik. Lalu Nabi SAW bila dengar cerita tersebut, Nabi turut menangis. Baginda berkata, "La umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah la aqabtuka." Kalaulah Allah mengizinkan aku untuk menghukum dosa yang pernah dilakukan zaman jahiliyah, dosa ini yang aku hukum. Tetapi kerana Islam, bila seorang itu masuk, diampunkan semua. Kalau Allah izinkan aku menghukum salah satu kesalahan jahiliyah, kalaupun mereka masuk Islam, ialah menghukum orang yang bunuh anak perempuan. Jadi ini cerita tentang pembunuhan anak yang mereka sifatkan sebagai satu agama. Dan bukan saya katakan ini bukan orang Arab cerita. Ini cerita jahiliyah. Kalau sebut jahiliyah, kita sebut semua kelompok manusia sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Tapi kenapa sebut jahiliyah Arab? Sebab Rasulullah ada yang kelompok mereka. Tapi dalam jahiliyah Cinanya, jahiliyah Indianya, jahiliyah Mak Salehnya berlaku. Kerana itu di antara jasa besar Islam
Dan juga kita katakan jasa besar baginda SAW mengangkat wanita pada martabatnya. Sehingga menjadikan syurga di bawah tapak kaki wanita. Untuk memuliakan dan menghormatinya sebagai seorang ibu dan sebagainya. Okay. Ini cerita jahiliah. Kalau dibiarkan ajaran-ajaran selain Islam berkembang biak, dia akan membawa kerosakan pada manusia, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.